Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya mengambil keputusan untuk membuat rakaman video bagi melahirkan perasaan duka cita saya yang teramat sangat sedih, tertekan, dan sehingga saya tidak dapat melelapkan mata apabila nak tidur waktu malam sehari dua ini, kerana apabila membaca berita iaitu kerajaan merancang untuk membina lebih banyak lagi sekolah Cina, seperti mana pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Presiden MCA, setelah seorang Menteri Kabinet iaitu Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Siddiq membuat kenyataan Kerajaan Perikatan Nasional tidak akan memasuk sekolah vernacular. Saya telah duduk cita, tertekan, sedih, kerana selama ini bertahun-tahun lamanya pihak NGO dan ilmuwan, tokoh-tokoh akademik Melayu dan Cina juga ada, India pun ada, telah menyuarakan berbagai-bagai cadangan dan pendapat agar sekolah vernacular ini dimasukkan dan menumpu kepada satu aliran pendidikan iaitu sekolah kebangsaan, bagi tujuan memupuk integrasi nasional di kalangan rakyat Malaysia yang berbagai kaum, dan pada masa yang sama mendaulat perlembagaan negara. Rupa-rupanya harapkan pagar, pagar makan padi. Diingatkan panas di tengah hari, rupanya hujan turun mencurah-curah. Ianya ibarat semut naik ke mata, kerana pengumuman yang dibuat oleh kerajaan sekarang yang dinamakan Perikatan Nasional yang baru mengambil alih kuasa daripada Pakatan Harapan. Sebelum ini mereka di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO PAS dalam Muafakat Nasional sebelum ini beria-ia, melaung-laung bercakap soal agenda Melayu, agenda negara, perlembagaan negara. Rupa-rupanya semuanya ini digunakan hanya tak lebih daripada nak menimbulkan semangat, mendapat sokongan daripada orang-orang Melayu, menggunakan isu-isu seperti sekolah vernacular. Tetapi akhirnya bila berkuasa kembali, lain yang dicakap, lain yang dibuatnya pula. Astaghfirullahaladzim. Apa nak jadi dengan pemimpin Melayu ni? Saya pada awal lagi reserve untuk tidak menyatakan sokongan yang bulat kepada Perdana Menteri baru Tan Sri Mahyudin Yassin. Walaupun sebelum ini beliau pernah mengatakan beliau Melayu dulu,
bangsa Malaysia ni yang berbagai kaum ni kemudian. Tentu saya rasa teruja sebelum ini. Tetapi selepas berkuasa sudah menjadi kelaziman manusia. Lain cakap, lain buat. Dan nah tengok, bukan saja CJUEC sudah diiktiraf untuk masuk ke Institut Pengguruan Guru IAPG, kenyataan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Dr. Radhi Jidin pada 11 hari bulan 8 2020 baru-baru ini. Maknanya jauh sekali sekolah vernacular yang akan diganti dengan sekolah satu aliran kebangsaan. Malah nak ditambah lagi yang disebutkan rancangan 10/6/10, nak menambahkan lagi sekolah jenis kebangsaan Cina daripada 10 dan 6 pada tahun 2017 kepada 10 lagi, yang kita lihat tidak memberi arah tuju ke arah pelaksanaan sekolah satu aliran kebangsaan. Apanya semua ini? Sememangnya saya ingin berkongsi juga dengan rakyat, terutamanya masyarakat kaum pribumi, orang-orang Melayu. Sekolah vernacular dan pelaksanaan perpresaan UEC oleh Don Zong ini bermula pada tahun 1975, waktu Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Menteri Pelajaran. Selepas tahun 75, kita lihat perkembangan sekolah vernacular ataupun bahasa ibunda Cina dan India ni menjadi-jadi. Artinya, ianya bukan sahaja tidak membantu ke arah integrasi nasional seperti lain-lain negara yang hanya menjalankan sistem pendidikan satu aliran saja. Malah Singapura, Indonesia, Thailand, sebutlah di mana-mana saja, termasuk Germany, negara maju, Perancis. Hanya di Malaysia satu sajalah yang mempunyai sistem, berbagai sistem aliran pendidikan yang berkecamuk, yang tidak membantu ke arah penyatuan kaum ataupun integrasi nasional. Dan ianya sekaligus bertentangan dengan asas perlembagaan negara yang mendaulat kedudukan bahasa kebangsaan di bawah pasal 151, pasal 152. Malah yang paling menjedihkan, ianya menodai semangat pengorbanan susah payah dua tokoh pendidikan negara, iaitu Menteri Pelajaran dahulu Abdul Rahman Talib dan pengarah pelajaran Dr. Aminuddin Baki, yang menghalang, yang menentang wujudnya sekolah-sekolah vernacular, persediaan sekolah Cina sekitar tahun 60 ke 65. Tetapi pada tahun 75 ianya mula dilaksanakan. Cuba kaji buku kajian PhD yang dibuat oleh Ang Min Chi pada 2011, Institution and Social Mobilization, The Chinese Education Movement in Malaysia, yang mengesahkan bagaimana Dr. Mahathir Mohamad waktu menjadi Menteri Pelajaran mula melaksanakan dan mengizinkan perpresaan UEC. Jadi tak ada maknanya laporan Abdul Rahman Talib yang diperakukan di bawah Akta Pendidikan tahun 1975
Segala-galanya sudah musnah sama sekali. Jadi kesimpulannya, saya nak tanya, kerajaan Melayu Islam ni ia dibentuk selepas mengambil alih kerajaan daripada Pakatan Harapan yang riuh rendah bercakap soal agenda Melayu dan Islam. Kononnya sekarang ni kerajaan Melayu dan Islam, tetapi rupa-rupanya ianya omong-omong kosong, temberang, dan tidak boleh dipercayai sama sekali. Sebabnya pemimpin-pemimpin Melayu ni, saya nampak tidak mempunyai political will, tidak ada semangat patriotisme sebenarnya, dan semua bermain politik, mengejar jawatan dan mengejar undi at the expense ataupun sehingga terjejasnya, terkesannya matlamat-matlamat kebangsaan negara, apatah lagi menodai asas perlembagaan negara. Sedih sungguh, kecewa sungguh, malang sungguh. Dan saya harap khususnya orang-orang Melayu, umat Islam Melayu, kaum pribumi khususnya, supaya janganlah terus-menerus kita tertipu. Menang sorak kampung tergadai. Apakah ini nasib bangsa dan negara kita? Ya Allah, selamatkanlah negara kita Malaysia ini, supaya negara kita ini selamat. Dan untuk selamat, mestilah dasar-dasarnya kenalah dasar yang betul, termasuk sekolah satu aliran kebangsaan bagi menentukan wujudnya perpaduan dan integrasi nasional, bermula daripada sekolah. Inilah yang saya nak luahkan, dan saya mengecam dengan sekeras-kerasnya di atas keputusan kerajaan ini, dan kita akan terus berjuang sampai dunia ini kiamat, bahawasanya negara yang mempunyai identiti, negara yang berdaulat, mesti ada satu aliran kebangsaan. Apatah lagi negara ini majoritinya kaum pribumi, dan ada asas perlembagaan yang mempertegaskan bahawasanya perlu ada hanya satu sekolah aliran kebangsaan saja. Ayo, mari kita sama-sama berdayung, walaupun dengan lidi, tetapi kita tetap tidak patah semangat, dan kenalilah pemimpin-pemimpin yang mengkhianati agenda negara, sama ada asas perlembagaan ataupun mengkhianati agenda-agenda yang boleh membantu ke arah pengukuhan identiti bangsa dan semangat kita negara Malaysia yang berdaulat. Terima kasih. Saya sedih, saya duka cita, saya kecewa.